Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat berbuka puasa. Okay. Malam ni sesi aku untuk cerita tentang prospecting. Okay. Mungkin ada kebanyakan dalam sini ada yang mungkin belum kenal aku kan. Jadi sekarang aku memperkenalkan diri aku sendiri dahulu. Okay. Okay. Saya berasal dari Kuching, Sarawak. Okay. Asal dari Kuching, Sarawak. 9 tahun pernah dalam marketing insurans, dalam bidang marketing insurans lah. Okay, jadi ejen insurans lah 9 tahun. Lepas tu 2 tahun pernah buka kedai berniaga. Okay, ambil franchise, di loan 100,000, buka kedai berniaga. Okay, tapi modal besar tidak menjanjikan keuntungan. Modal besar tidak semestinya menjanjikan keuntungan. Lepas tu gagal lepas 2 tahun. Hilanglah 100,000 berhutang. Lepas tu bersyukurlah terjumpa on group ni pada tahun 2014 bulan September. Apply aku Tahir Janah dari Sabah Tawau. Okay. Kawan dekat Facebook lah. Tak lama kenal. Lepas tu bertanya lah join. Okay. Lepas join, okay, buat dalam masa dekat 18 bulan hingga 2 tahun begitu, dapatlah pendapatan melebihi 5 angka setiap bulan. Lepas tu dengan Tuan Wow ni, dengan bisnes singkat ni, bukan saja kamu boleh dapat pendapatan, kamu boleh juga dapat pelancongan. Okay. Sebelum COVID ni lah, memang kami orang setiap tahun ada trip company. Sejak COVID ni tak dapat kan. Okay. Trip pelancongan yang pernah aku dapat ialah Beijing, Dubai, Ho Chi Minh, Paris, Guangzhou, Phuket. Okay. Lepas tu ada cash incentive 4,000. Yang ni kalau yang tak pergi umrah boleh cash 4,000. Okay. Jadi perjalanan aku dekat company ni 2014 sebagai normal member. Lepas sebulan join, naik service center, lepas tu premium service center. Lepas bulan Mei 2015 naik branch, bulan Mei 2016 naik premium branch. Lepas tu tahun lepas 2021 bulan Mei naik ke business partner. Okay. Jadi semua sudah bersedia untuk sesi malam ni. Okay. Bersedia, kita letak satu. Aku akan teruskan masuk dalam sesi malam ni. Kalau sudah bersedia, semua letak satu. Aku nak lihat interaksi. Satu. Baru aku semangat cerita kan. Okay. Ramai tu satu. Semakin bertambah sudah 73 orang. Kalau ada kawan yang belum masuk, kamu call mereka orang lah, jangan teks lah. Kalau teks dia tak lihat tu. Kau suruh masuk laju-laju. Kalau malam ni terlepas ilmu ni, memang sayang sekali lah. Ilmu ni aku akan cerita prospecting. Prospecting offline dengan online. Aku akan bagi tips-tips dia sekali. Di laju-laju kamu ajak rakan kamu join, sementara tu aku bermulalah slowly. Okay. Okay, topik malam ni aku akan cerita tentang prospecting. Apakah itu prospecting? Prospecting maksudnya, dalam apa juga bisnes, selagi kita ada berjual barang, memang kita perlu ada prospek kan? Prospek itu customer. Okay? Ada customer, baru kita ada sales kan? Betul tak? Sebab itulah kita perlu prospecting. Kalau tak prospecting, tak dapatlah sales. Okay? Apa juga bisnes, prospecting adalah oksigen kita. Macam kita hidup dekat dunia ni, kita perlu oksigen untuk bernafas kan. Prospecting ni adalah oksigen untuk bisnes. Okay? Oksigen untuk bisnes. Okay. Dalam prospecting ni, dia ada 3 jenis market punya target market. Okay? Nombor pertama, natural market. Okay, natural market. Apakah itu? Nanti aku akan cerita dekat slide selanjutnya. Yang kedua, dia ada secondary market. Okay. Yang ketiga, dia ada core market. Okay. Jadi kamu orang mungkin bertanya-tanya, apakah itu semua market ni? Dia bukan Sunday market lah, bukan wet market lah. Dia ada 3 market tu je.
Natural market. Okay, natural market tu maksud market yang kenalan kamu lah. Okay. Yang pertama, family members. Family members, contoh mak bapa, adik beradik, saudara mara, itu family members kamu orang kan. Orang yang kamu kenal, okay. Orang yang kamu rapat, itu dalam list natural market. Yang kedua, saudara mara. Aku cerita tadi, cousin kamu ke, pakcik kamu orang ke, pakcik kamu orang ke. Okay. Yang ketiga, rekan sekerja. Orang yang sama bekerja dekat office, memang kamu kenal kan? Itu dipanggil natural market. Masuk kawan lepak. Okay? Kawan lepak. Itu panggil natural market juga. Masuk rekan-rekan. Orang yang kamu kenal lebih rapat. Okay? Yang semua tu dalam list natural market. Sebab setiap kali kita bermula berbisnes, memang kita akan testing kan? Cerita dahulu dengan orang-orang yang kita kenal. Betul tak? Okay? Kita akan testing cerita dahulu dengan orang-orang yang kita kenal. Tak kira mereka orang nak beli ke, tak nak beli ke, nak join ke, tak nak join ke, itu hal lain. Okay? Yang penting kita bagi tahu mereka orang kita dah buat bisnes tahun wow ni. Supaya suatu hari kalau mereka orang nak cari SIM card, dia akan cari kamu. Daripada kamu join, kamu langsung tak bagi tahu mereka orang. Lah suatu hari mereka orang nak beli SIM card ke, nak daftar tahun wow ke, dia dah terdaftar dengan orang lain. Di situlah anda akan terlepas. Okay? Salah satu sebab kamu bermula dengan natural market ialah sebab natural market, okay, percentage rejection dia lah lebih kurang. Lebih kurang. Dia ada juga rejection tapi lebih kurang. Okay? Jadi kamu boleh practice lah skill kamu dekat natural market ni. Sebab natural market ni dia rejection dia lebih kurang pertama. Kedua, mereka punya soalan itu akan kurang pedas berbanding dengan core market nanti. Okay? Jadi di situlah kamu praktis. Okay? Sebab setiap bisnes kamu join, kamu memang kena praktis dengan produk. Okay. Orang bertanya, okay, tahun wow ni ada plan apa? Di situlah kamu praktis. Okay, internet dia macam mana? Ada apa faedah? Kamu praktis untuk cerita dengan mereka orang. Makin lama kamu cerita, semakin pandai sudah hafal. Okay. Yang kedua, secondary market. Secondary market ni ialah daripada referrals. Okay. Contoh, kawan A intro kawan B kepada anda. Okay. Contoh kawan A ni, okay, kawan rapat anda. Lepas kamu cerita, tak kira dia nak join ke, tak nak join ke, okay, kamu suruh dia memperkenalkan kawan dia kepada anda. Supaya kamu pun boleh buatlah cerita yang sama dengan mereka orang. Okay. Sebenarnya reference market ni dia lebih senang kalau sebab ada kawan yang introduce. Okay. Dia ada kawan introduce. So, dia contoh kamu call Abu ni, kamu kata, okay Abu, aku diperkenalkan oleh si Ali. Okay. Lepas tu dia pun kenal dengan Ali ni. Jadi dia tak rasalah macam stranger kan. Dia tak rasalah macam was-was dengan anda kan. Sebab dia tak kenal kamu. Tapi kamu diperkenalkan oleh Ali. Ali itu pun kawan dia juga. Jadi dia akan rasa lebih close. Okay? Ini dipanggil secondary market. Sebab itulah setiap kali kalau jumpa prospek, ni tips dia. Kalau jumpa prospek, tak kira dia nak daftar ke tak nak daftar. Kalau ada feedback dia positif dengan produk anda, dengan marketing anda kena minta referrals dengan dia. Okay? Kamu kena minta referrals dengan dia. Macam mana minta? Kamu bolehlah bagi tahu. Okay. Bang, produk ni bagus kan? Kamu rasa okey kan? Apa kata kamu memperkenalkan kawan anda untuk guna produk ni? Kalau dia nak jadi dealer lagi bagus. Kalau dia jenis yang pemalas nak jadi dealer, dia introduce lah kawan dia. Kamu tulis nama, nombor telefon mereka. Okay? Supaya kamu boleh set appointment. Next. Home market. Home market ni ialah market yang paling luas dan besar. Okay? Sebab dalam apa juga bisnes, kamu tak boleh hanya bergantung pada natural market dengan secondary market. Sebab market tu suatu hari dia akan habis. Betul tak? Orang sekeliling anda yang anda kenal,
Satu hari dia akan habis. Contoh, kamu kenal 50 orang. Habis cerita 50 orang tu, habislah. Tak dapat lagi. Jadi, macam mana pun, kalau nak pergi jauh dalam apa juga bisnes, kamu kena pergi core market. Okay? Core market lah market yang kamu tak kenal langsung. Okay? Orang yang kamu tak kenal langsung. Okay? Manusia yang kamu belum pernah jumpa. Ini panggil core market. Okay? Cara untuk buat core market ni, cold calling, okay? Ataupun offline dengan online. Dua cara boleh. Jadi topik kita hari ni prospecting, aku lebih kepada core market. Okay? Ajar kamu orang cara-cara untuk tackle core market ni. Macam mana cara dia untuk tackle. Bawa tim kamu orang macam mana cara dia untuk tackle core market. Okay? Okey dah semua. Kalau okey, cuba tekan 1. Cuba tekan 1. Banyak ni. Renau ada, Sabah ada, KK ada, Sibu ada, Kuching ada. Mana lagi? Banyak ni. Okey. Okey, banyak satu tu. Amiri ada. Okey. Tadi aku pergi slide yang seterusnya. Offline marketing. Aku akan bermula dengan offline marketing dulu. Okey, ini baru saja masuk topik penting hari ini ya, sesi ini. Okay. Offline marketing. Apakah itu offline marketing? Offline marketing ni boleh terbahagi pada buka booth, okay, edar flyers, okay, table talk, okay, seminar, review. Mungkin ada yang antara kamu yang dah pernah buat semua ni dah. Mungkin ada yang dah baru saja pernah buat table talk, belum lagi pernah buka booth. Okay, tak apa, malam ni aku sharing. Okay, apakah keempat-empat ni? Okay. Supaya kamu ada idea macam mana kamu nak kembangkan offline marketing anda. Bawa tim kamu macam mana nak jalan online offline marketing. Okey, pertama, buka booth. Buka booth ni, pertama kamu kena ada tempat yang sesuai. Tempat yang sesuai. Maksud dia, tempat yang sesuai? Tempat yang sesuai maksud dia? Okey. Tempat yang lalu lalang orang ramai. Jangan kamu buka booth dekat belakang lorong kedai. Betul tak? Kalau belakang lorong kedai tu, dia ada orang, mungkin dia kurang kan. Buka booth dekat tempat yang sesuai lah. Jangan dekatlah tengah jalan raya menghalang orang lalu lalang. Kamu mesti cari tempat yang sesuai. Di manakah tempat yang sesuai tu? Okey, slide nanti aku akan tunjuk. Yang kedua, kena masa yang sesuai. Okay, masa yang sesuai, maksudnya, contoh, kamu buka booth pagi sampai petang, ataupun petang sampai malam. Janganlah kamu buka booth lewat malam kan? Betul tak? Lewat malam contoh buka booth. Kalau dekat Sarawak sini lah. Dekat Sarawak sini. Lepas pukul 10, banyak orang dah start tidur. Kalau buka booth lepas pukul 10, kurang dah prospek. Kamu kena buka booth masa peak hours. Peak hours tu maksudnya, masa orang lunch time. Lunch time, banyak orang keluar kan? Banyak orang pergi cari makan kan? Lunch time ramai orang. Okay? Ataupun masa musim orang gaji. Musim orang gaji. Bila? Kalau government biasanya 20 lebih hari bulan kan? Lepas 20 lebih hari bulan, bolehlah start buka booth. Orang lepas gaji. Memang dia ramai orang keluar. Yang ketiga, dia kena keadaan yang sesuai. Keadaan ni penting juga. Jangan sebarang buka booth dekat tempat yang keadaan yang kurang sesuai. Contoh, tempat orang tu keadaan dia tengah banjir. Takkan kamu buka booth dekat situ kan? Tempat orang tu baru gempa bumi. Takkan kamu buka dekat situ kan? Orang semua sibuk nak kemas barang. Jangan. Kamu kena lihat keadaan situ sesuai tak untuk buka booth. Okay? Ini contoh-contoh booth yang kami orang buka dekat Sarawak sini. Okay? Gambar pertama ini, gambar pertama yang dekat kiri kamu sini, okay?
Gambar pertama ni kami orang buka booth dekat industri Kuching Sarawak. Okay. Booth ni ialah booth yang apa? Booth yang tempat booth ni ialah tempat booth berbayar. Okay. Jadi kami orang bayar bulanan. Jadi setiap hari boleh buka lah dekat situ. Tempat tu memang tempat orang berjuang pula. Berjual lah. Tempat tu tumpuk orang ramai untuk beli belah. Lepas tu yang gambar sebelah kanan kamu sini, yang ni kami orang buka booth dalam shopping mall. Okay. Dalam shopping mall dia pun perlu juga bayar sewa. Okay. Jadi dalam shopping mall ni, tips dia kalau nak buka booth dalam shopping mall, kamu kena buka selepas orang dah start terima gaji. Okay. Jangan pergi sewa booth, buka booth sebelum orang gaji. Kalau sebelum orang bergaji, kuranglah orang dekat shopping mall, betul tak? Kalau masa orang bergaji, ramailah orang dalam shopping mall. Bolehlah kamu sewa booth untuk Sabtu dengan Minggu. Hari biasa jangan. Sebab hari biasa memang orang bekerja kan. Taklah ramai orang pergi shopping mall untuk beli belah. Jadi kamu Sabtu Minggu lah lebih cun. Kalau ada tempat booth permanen, barang dia kalau tak mahal sangat, bolehlah kamu sewa tempat permanen. Okay. Okey, kalau tak nak booth berbayar, ada juga tempat booth yang percuma. Yang yang kami orang buat ni ialah buka depan bank. Depan bank. Bank ni kami orang buka booth depan bank pada hari Sabtu dengan hari Ahad. Jangan buka booth Isnin sampai Jumaat depan bank. Sebab bank ada operasi Isnin sampai Jumaat. Kalau kamu menghalang tempat dia, kena halau lah. Sabtu Minggu, so far okey sikit lah. Sebab dia tak ada operasi kan. Jadi kamu jangan menghalang jalan orang lalu lalang. Setiap tempat dia berlainan. Mungkin kawasan kamu orang council dekat sana dia perlukan permit ke apa ke buka dekat kaki lima kan. Dekat kami orang sini kalau depan bank ni janji bank manager dia tak tak berbunyi, tak bersuara, kira dia benarkan lah. Jadi kami orang boleh buka dekat situ lah. Setiap tempat dia berlainan. Kamu kena survey dulu tempat kamu orang situ. Tapi nasihat aku kalau nak buka booth depan bank, buka Sabtu dengan hari Minggu. Kalau hari biasa nak buka, mungkin boleh buka malam lah. Malam. Pastikan, kalau buka malam, pastikan ada at least 2 orang lah, 2-3 orang lah, jangan 1 orang. Bahaya sikit kan. Tak kena jaga keselamatan sendiri juga. Ini booth-booth yang kami orang buka. Jadi mini booth ni, kamu orang boleh boleh beli mini booth tahun wow ni, mini portable booth ni, ataupun kalau tak nak keluar banyak kos, kamu orang boleh guna satu banner, satu banting tahun wow dengan satu meja kecil pun dah cukup sudah. Tidak semestinya perlu ada mini booth ni. Kalau ada modal sikit, bolehlah invest untuk beli mini booth. So, dia boleh pakai lama kan. Ini buka booth dekat Cebu ni. Ini tempat lain lagi. Ini depan kedai makan. Depan kedai kopi. Depan kedai makan. Ini ialah dekat Cebu punya kedai makan. Branch Muhammad ni dia pergi minta kebenaran dengan pemilik kedai itu, boleh tak dia kat booth dekat depan situlah. Jadi pemilik kedai itu membenarkan. Kamu kena runding lah dengan pemilik kedai itu. Kalau dia boleh bagi buka free, kalau dia nak bagi buka dengan bayar sewa, kamu bertanya lah runding dengan dia berapa sewa tu. Kalau kamu kamu teruskanlah untuk buka booth. Depan kedai makan pun ramai orang ni masa lunch time ni. Jadi banyak sudah kan idea tempat-tempat kamu orang buka booth. Yang pertama tadi dekat mana? Yang pertama tadi dekat tempat berbayar.
tempat berbayar perlu ada modal untuk invest lah. Okay? Bagi yang baru start, jangan cari tempat berbayar dahulu. Kalau boleh cari tempat yang percuma dahulu. Supaya kamu build up income kamu dulu. Macam tadi dekat depan bank, dekat di depan kedai makan. Okay? Lepas tu yang ni pun dekat event ini bukan, ini dekat pasar tamu. Okay? Pasar tani, pasar tamu ataupun Sunday market. Sunday market sewa dia murah kan. Bolehlah kamu buka booth dekat situ. Naikkan kanopi, buka booth. Okay? Kalau ada lagi idea satu ialah kamu parking dekat tempat letak kereta, okay? Buka bonet belakang kereta, okay? Boleh buka booth terus dekat situ, dekat tempat parking. Yang ni ialah branch Bob, dia buka dekat Kuching. Lepas tu yang gambar sebelah kanan tu ialah Sufian, dia gantung banner dekat kereta dia situ. Dekat kereta dia situ, dia ada letak nombor telefon dia. Kalau orang berminat, orang akan telefon dia lah, orang akan WhatsApp dia. Okay? Jadi banyak idea sebenarnya buka booth. Janji kamu jangan menghalang tempat lalu lalang orang, jangan menyalahi undang-undang council tempat kamu orang situ, soal lain tempat dia lainkan. Okay? Kalau polis datang ataupun orang council datang, dia kata tak boleh, kamu simpan sajalah. Simpan, masuk di tempat lain buka lah. Jangan berlawat. Okay? So far kami orang dekat Sarawak sini okey lah. Semua ada buka booth ni. So far smooth. Next, activity EDA flyers. Okay? Lebih baik berkumpulan. Berkumpulan maksudnya minimum 2 orang. Pakai baju tonwa. Okay? Jangan kamu pergi EDA flyers pakai baju lain pula. Tapi EDA pakai flyers tonwa. Nanti orang was-was. Tag team. 2 orang minimum. Ingat, minta nombor WhatsApp mereka supaya boleh follow up. Setiap kali kamu EDA flyers, kamu kena, kalau boleh, minta nombor telefon mereka orang juga. Kalau mereka orang cakap kata nak fikir dulu ke, nak macam mana ke, belum lagi daftar terus, kamu minta nombor WhatsApp mereka orang, kamu bagi tahu supaya kalau ada apa-apa info terbaru ataupun apa-apa update dari Tonwa, kamu boleh update mereka orang. Jadi tak terlepas info kan. Ini contoh EDA flyers. Tempat orang lalu lalang, jadi kamu bawa flyers, pakai baju Tonwa, EDA lah. Dekat market orang berjual sayur, kamu pun boleh EDA flyers. Sebab SIM card ni ialah produk keperluan setiap orang. Tak kira orang tu dia berjual sayur ke, dia pergi membeli belah ke. Semuanya perlu guna SIM card. Betul tak? Yang ni dekat kedai kopi pun boleh EDA flyers. Lihat ni gambar kanan ni. Mereka orang tag team. Okay? Kenapa tag team tu penting dalam aktiviti offline pergi EDA flyers? Okay? Sebab pertama, kalau kamu seorang, mungkin kamu rasa takut. Betul tak? Kalau ada 2 orang, at least okey lah, ada seorang dah backup dekat belakang. Okay. Yang kedua, kelebihan tag team ni, orang pertama dia pergi serang dulu. CA ni. Okay? Customer A ni, dia pergi serang dulu maksudnya dia pergi EDA fly, dia pergi cerita dulu. Okay, mungkin customer A ni dia tak nak daftar dahulu. Okay, dia belum minat. Okay, tak apa. Ejen pertama ni dia lepas EDA dia beredar dari situ. Lepas tu ejen kedua dia pergi serang lagi orang yang sama. Okay, ini tips dia. Boleh tuliskan. Ini aku tak ada letak dalam slide. Ejen kedua dia pergi serang customer A yang sama. Okay. Masa dia serang customer A tu, dia beritahu customer A, kamu tak nak join ke? Yang ejen tadi tu, okey, dia action tunjuk ejen tadi tu lah. Yang ejen tadi tu, dia buat part time je. Dia kerja security guard je. Sekarang setiap bulan ada 2,000 masuk akaun dia. Kamu tak nak ke? Kamu bagi dia satu
satu kejutan supaya dia rasa, best juga, best juga sikat nih, boleh buat duit, supaya bagi dia kesedaran. Kadang-kadang kalau seorang cerita dia tak dengar sangat, orang kedua pergi serang, mungkin dia ada alert sikit pun sudah. Kalau orang ketiga, keempat pergi, confirm ada peluang daftar. Kamu nampak tak iklan contoh iklan Milo, Milo. Setiap kali iklan Milo tu dia keluar, tak kira dekat mana-mana, dia bukan sekali je dia beriklan tu, dia beriklan berkali-kali. Sebab manusia ni, kalau kamu sentiasa cerita, sentiasa bagi dia lihat benda yang sama, dia akan masuk dalam otak, dalam minda dia. Slowly dia akan serap. Lepas dia serap, kalau dia punya sign daftar, kamu closing lah dekat situ. Ni ada lagi dekat pasar jual sayur. Yang ni dekat tempat orang berjual, ada carnival lah. Satu lagi tips, kamu boleh buka booth tempat-tempat ada carnival kerajaan. Biasanya akan ramai orang sebab booth dia banyak. Carnival kerajaan. Okey, sekarang kamu orang lihat video ni. Ini tips edar flyers dekat shopping mall. Okey, lihat ni. Dia pergi tag team ni. Ini masa ni ada 4 ke 5 orang. Okey. Masuk shopping mall. Attack lah. Lihat ada siapa-siapa. Lebih baik, tips aku lebih baik attack orang yang bekerja dalam shopping mall tu lah. Sebab dia tak boleh lari. Dia jaga kedai kan, dia terpaksa dekat situ. Dia tak boleh pergi tempat lain. Kamu berceritalah dengan dia. Kalau kamu attack customer, dia biasa akan berjalan. Lihat tu, dia terus masuk dalam kedai tu. Dia attack, ke dalam kedai tu. Pastikan dalam kedai tu tak ada customer lah masa tu. Dia tengah free. Kerja tu tengah free. Yang ni pun attack orang buka gerai booth dekat shopping mall. Lihat tu. Inilah cara dia attack team. Inilah cara dia attack team. Ada nampak video tak? Boleh lihat video kah? Tab 1 kalau boleh nampak. Inilah cara dia attack team. Kamu orang team up, lepas tu pergilah edar flyer dekat mana-mana sahaja. Dan di tempat tu ada orang. Kalau boleh, pergi tempat yang orang ramai lah. Tim serang terus, jangan malu. Sebenarnya offline activity ni, dia cepat untuk train kamu punya keberanian. Tak biasa ni, tak malu kan. Muka malu kan nak pergi edar flyer. Tapi lama-lama kalau dah ramai orang, dah biasa dah. Sebenarnya seronok ni kalau edar flyer state team ni, memang seronok kami orang edar situ. Dekat situ kami orang edar pada hari itu saja kami orang ada daftar masa tu berapa orang? 5 orang sudah. Ada daftar 5 orang. Okey. Sekejap Okey, slide aku pula lagging sudah ni. Okey, kejap. Okey, kejap slide aku lagging. Okey, kejap aku buka balik slide. Tadi lepas dalam video dia lagging. Okey. Okey, teruskan. Ini start. Okey, nampak?
nampak. Kalau nampak tekan 1. Sorry tadi technical sikit. Asyik 1 aja. Okey, sekarang kita masuk cara approach. Okay. Soalan killer. Okay. Soalan killer biasa aku bertanya dengan customer ialah 3 soalan ni. Okay. Pertama, anda guna SIM card apa? Masa kamu edar flyers ke, masa orang datang booth kamu orang ke, biasa ni soalan ni aku berinteraksi dengan orang. Kamu guna SIM card apa? Anda guna SIM card apa? Biar ada jawab dahulu, baru kamu pergi soalan kedua. Berapa di lot sebulan? Okay. Lepas tu, berapa beli internet? 3 soalan killer ni biasa aku bertanya dahulu. Biar ada interaksi. Okay? Tak kira apa jawapan dia pun, dia ada interaksi. Okay? Kalau dia tak jawab, bermaksud dia belum lagi terima anda. Maksud dia belum lagi nak bercakap dengan anda. Mungkin sebagai stranger kan. Dia tak biasa. Jadi slowly lah. Benda ni kamu praktis, lama-lama kamu dah pandai dah. Okay? Cara taker. Highlight kelebihan SIM card Tongwang. Pertama, data high speed tanpa sekatan speed limit. Betul tak? SIM card Tongwang dia tak ada sekatan speed limit. Contoh kawasan aku dekat Kuching sini, Batu 4, dia boleh capai 30 Mbps. Memang dia pergi situ. Okay? Dia tak macam SIM card lain yang ada sekatan speed limit kan. Okay? SIM card kita dia tak ada. Ikut kawasan anda boleh capai 100 meg, dia pergilah 100 meg. Kedua, data high speed boleh carry forward. Kalau data high speed tak habis, dia akan carry forward. Okay? Yang ketiga, dia ada bantuan hari kematian. Okay? Dekat pasaran tak banyak SIM card ada bantuan hari kematian ni. Okay? Keempat, dia ada point voucher lah setiap kali kamu top up. Setiap kali kamu daftar orang, dia ada point voucher, kamu boleh kumpul, lepas tu boleh tebus barang lah dekat premis yang terpilih. Dia ada Mcash. Yang kelima, boleh jana pendapatan pasif setiap bulan. Okay, yang ni aku akan tunjuk contoh dekat sini. Contoh, pas kamu edar flyers ni, kamu expand dengan dia lah. Apa kelebihan tingkat Tongwang ni. Okay. Kamu buka terus apps MyWow kamu, okay, kamu tunjuklah dia. Okay, gambar sebelah kiri sini, kamu tunjuk dia, high speed ni carry forward. Lihat ni. So, pelan TDS 120 ni, high speednya hanya berapa? Okay, 120, high speednya sebenarnya 40 gig saja. Tetapi dekat sini dia dah carry forward sampai 120 GB dah. Nah, itu yang bestnya guna SIM card Tongwang kan. Dia tak burn. Okay, SIM card lain dia akan burn. Okay. Lepas tu gambar sebelah kanan ni, kamu tunjuk dia speed test terus. Okay, pastikan handphone kamu terus download apps speed test tu. Okay, kamu tunjuk dia terus speed SIM card kamu. Okay. Kelebihan Tongwang ni dia tak ada sekatan speed limit macam SIM card lain yang ada 3 meg, 6 meg. Okay. SIM card ni dia boleh lihat tu boleh capai lebih 100 meg kalau kawasan kamu situ laju. Lepas tu kamu tunjuklah dia testimonium serahan bantuan hari kematian supaya dia nampak memang real kan. Semua benda ni kamu kena ready dekat handphone kamu. Okay. Semua benda ni kamu kena ready. Masa kamu prospecting, kalau dia ada peluang, ada signal sudah, tapi dia 50-50 mau tak mau, kamu kena tunjuk dia testimonial dengan bukti-bukti semua ni supaya dia nampak. Okay. Lepas tu testimonial income, tunjuk dia, kamu ni boleh buat duit. Terus buka MyWow kamu orang lah, tunjuk dia. Kalau kamu baru join income, belum ada income, kamu bolehlah ambil screenshot income, apply kamu orang kan siapa-siapa, kan tunjuklah dia. Ini testimonial, real testimonial. Yang terbaru ni, Pop ada cerita dekat situ kan. Yang terbaru ni, ada perlindungan insurans hayat untuk 5,000 orang yang pertama daftar dalam bulan April ni. Okay. Berapa coverage dia? Kalau mati biasa pula kan. Okay. Kalau meninggal, dia ada insurans hayat 4,000. Okay. Kalau meninggal disebabkan ada berkaitan dengan nyamuk, okay, dia bagi double lah. Dia bagi 8,000. Okay. Kalau mati berkaitan dengan nyamuk, 8,000. Kalau mati berkaitan dengan lalat, 4,000 lah. Okay, tak ada itu gurau. Okay. Berkaitan dengan nyamuk, mati berkaitan dengan nyamuk, 8,000. Okay. Kalau meninggal selain daripada nyamuk, 4,000. Kelebihan insurans hayat ni,
janji orang tersebut meninggal, ada sijil kematian, dia boleh claim. Dia tak macam insurans personal accident. Kalau insurans personal accident itu hanya kalau accident meninggal dibayar. Kalau meninggal sebab nyamuk, meninggal sebab apa? Sebab natural death kah, sakit kah, dia tak bayar. Itu PA insurance. Yang ni insurans hayat ni janji orang tu meninggal, okay, ada sijil kematian, okay, dia dibayar. Okay. Dengan ikut syarat-syarat yang dekat sini. Okay. Dia mesti berumur 18 hingga umur 60 tahun. Okay. Ada type dekat situ. Perlindungan insurans ni juga termasuk COVID. Kalau meninggal, okay, disebabkan COVID, dia juga dibayar. Best tak insurans ni? Dah lah, percuma. Okay, syarat-syaratnya, okay, untuk 5,000 orang pertama, dengan syarat lepas daftar perlu top up sekurang-kurangnya RM30 dalam masa 48 jam selepas daftar. Okay, pastikan, kalau nak pastikan lepas daftar, terus top up lah, paling senang. Okay. Dia untuk umur 18 hingga 60 tahun. Okay. Kalau warga asing, dia ada pasport juga layak untuk insurans ni. Okay. Kalau orang tu daftar pakai nombor baru, dia hanya dapat 12 bulan. Kalau orang tu MMP ataupun HiWOW, maksud ke nombor lama lah, dia akan dapat 24 bulan coverage, 2 tahun lah. Okay. Insurans ni dijamin percuma dan tiada sebarang kos tambahan. Kamu tak perlu bayar kos tambahan dia. Syarat dia kamu kena aktif guna SIM card tu, aktif di lock setiap bulan lah. Okay. Jangan expired SIM card. Satu IC layak untuk satu insurans. Okay. Clear? Ada soalan? Nanti kita tanya dekat bahagian Q&A. Yang ni salah satu kelebihan jugalah SIM card pengawal ni yang kamu boleh promote dengan orang. Kamu boleh promote begitulah. Bang, pernah tak kamu dengar guna SIM card percuma insurans hayat? Pernah tak kamu dengar pakai SIM card free life insurance? Tak pernah kan? Ini syarikat pertama yang buat begitu. Okay, next. Kita teruskan. Tabletop. Untuk offline, kamu kena pilih tempat yang kurang bising. Kalau tabletop ni kamu berkumpul dengan downline, kamu kena bercakap, coaching kan. Kalau tempat bising tak dengar sangat. Dua, okay, berbaju tone wow. Suruhlah semua guna baju tone wow. Supaya kalau orang-orang sekeliling nampak, ini tim tone wow ni. Orang pun akan rasa apa? Nak tahu, ingin tahu apakah itu. Bawa kertas putih dan pen. Tabletop wajib bawa kertas putih dan pen. Sebab kamu nak conteng-conteng tunjuk dalam marketing plan ke apa kan. Kalau ada conteng, baru shock kamu cerita. Kalau cerita guna mulut, kurang shock. Okay. Silakan bawa rekan baru dan dealer yang baru daftar. Supaya mereka dapat leader kamu, apply kamu dapat tolong boost mereka orang. Ini contoh-contoh tabletop kami orang yang dekat Sarawak sini. Okay. Okay, next, seminar. Kalau seminar, memang preview lah. Buat dekat bilik seminar lah. Kalau yang dekat HQ tu, Sri Petaling ada bilik seminar kan. Kalau yang dekat tempat lain tu, bolehlah kamu, leader kamu orang, boleh sewa lah bilik seminar dekat hotel ke, ataupun Dewan Masyarakat ke. Okay. Pastikan ada sekurang-kurangnya 20 orang ke atas. Kalau buka preview seminar ni, kalau kurang dari 20 orang atau kurang dari 10 orang, dia kurang dia punya impact. Orang rasa boring. Kalau contohlah, kalau orang hanya 3 orang yang pergi, macam mana kamu nak cerita dengan 3 orang guna bilik yang sebesar tu? Orang rasa sejuk. Kalau boleh, kumpul sekurang-kurangnya 20 orang, baru kamu buat seminar. Okay. Lepas tu, kamu nak planning awal dahulu segala agenda seminar. Okay. Kamu kena, kalau kami orang dekat Sarawak sini, biasa kami orang bagi tugas lah. Macam branch Bob dia akan jadi MC, PSC, Sofan dia akan cerita marketing, saya akan cerita marketing advance untuk leader, masuk produk. Mungkin branch Muhammad, branch Ranggos dia akan cerita. Kami akan buat pembahagian tugas lah supaya orang tak boring sepanjang seminar, aku seorang dah cerita. Yang next, untuk tarik perhatian orang baru ikut atau orang yang belum jauh ikut, buatlah lucky draw. Okay, invest lah sikit. Okay, ini contoh seminar yang kami orang buat lah. Okay.
kucing dekat Sibu, dekat Bintulu, dekat Miri. Tapi sekarang sebab ada COVID kan, kamu orang kena jaga SOP lah, SOP. Jaga SOP dengan jaga standardize semua barang lah. Okay, next, online marketing. Untuk online marketing ni, aku rasa dekat sini semua orang memang kebanyakan format guna online marketing kan. Sebenarnya online marketing ni lebih kepada copy and paste. Dari 8 tahun lepas aku join memang copy and paste saja. Okay? Kalau kamu tak pandai tulis ayat power, kamu tak pandai edit iklan hebat-hebat, tak pandai edit gambar yang kacak-kacak, copy and paste lah. Copy and paste maksudnya kamu orang pergi Facebook, kamu orang search ton wow, berlampak iklan orang yang post. Okay? Kamu boleh ambil gambar dia, ambil dia punya writing yang power tu, copy and paste lah. Dengan syarat, okay? Kalau dia ada letak nombor WhatsApp dia, kamu kena ubah dah nombor WhatsApp dia pergi ke nombor telefon kamu orang. Okay? Kalau tak, nanti kawan kamu dekat Facebook, kalau dia berminat, dia tertekan WhatsApp dia, dia contact dia. Okay? Nah, business ni copy and paste sebenarnya. Copy and paste pergi mana? Pergi Facebook, pergi Instagram, pergi TikTok, pergi YouTube. Maksud kalau media untuk chat orang, pergi WhatsApp, pergi WeChat, pergi MiChat, pergi Messenger, semua ni lah. Kalau untuk kalau untuk Facebook, ini tips dia lah. Tips dia masa aku start dahulu. Ini orang baru kena buat ni setiap hari. Tak boleh malas. Orang baru yang baru join business ni kena buat homework ni setiap hari. Kalau nak berjaya, kena buat homework ni setiap hari, sekurang-kurangnya konsisten untuk 2-3 tahun pertama. 2-3 tahun pertama, kamu kena buat homework. Kamu tak boleh ikut cara upline kamu atau leader kamu yang dah income dah besar. So, cara mereka untuk post iklan, cara mereka untuk mendedahkan bisnes ni, cara mereka orang ada lain sikit sudah. Lain sikit. Jadi kamu orang yang baru start ni, kamu orang perlu buat basic dahulu. Basic ni yang ini. Add 20 rakan sehari. Jangan add banyak sangat Facebook. Kalau sehari kamu add lebih 100, Facebook kamu kena block. Kalau boleh add 20, stop. Besok add lagi 20. Kalau sehari 20, bermakna dalam sebulan ada 600 lah kan. Dalam 600 maksud 5 bulan ada 3,000 lah. Dalam setengah tahun lebih kurang Facebook kamu akan full lah. Yang kedua, join sekurangnya 10 grup jual beli sehari. Okay? Grup jual beli ni, grup jual beli contoh dekat Sarawak lah, grup jual beli Sarawak, grup jual beli Kuching. Kalau dekat Johor, grup jual beli Pasir Gudang. Kalau dekat Sabah, grup jual beli Sabah. Kalau grup jual beli Labuan. Kamu search lah ke Facebook. Memang banyak grup tu. Kenapa kita perlu add grup jual beli? So, iklan kita ke grup jual beli akan ramai orang lihat. Betul tak? Tetapi sehari jangan add banyak sangat. Kamu akan kena block juga. Limit dia 10 hingga 20. Setiap hari post kurangnya satu iklan. Satu iklan ke mana? Ke Facebook kamu sendiri dengan kurangnya 10 grup jual beli. Cara itulah ialah basic masa kamu start bisnes ni. Kamu kena konsisten buat. Kalau ada orang like iklan anda, boleh direct PM dia. Direct messenger dia. Bagi salam dan berterima kasih dahulu atas like iklan anda. Jangan terus menjual, jangan terus bagi ayat yang panjang-panjang. Ini kebanyakan silap lah. Kalau kamu direct PM dia, terus kamu copy paste, ayat panjang-panjang. Ngomong ni kamu explain A sampai Z. Boleh, bukan tak boleh, tapi kebanyakan orang ni dia malas baca kalau panjang sangat. Jadi dia nampak sangat kamu nak menjual sesuatu pada dia. Jadi mungkin dia ada apa? Hati dia ada block dah. Dia tak nak beli dah. Step by step, 3 soalan killer tersebut. Masih ingat apa 3 soalan killer tu kan? Kalau dia berminat, terus masuk closing.
Cik, nak ambil package user ke atau package dealer? Ingat dia lah, nak user ke dealer? Kalau user, dia sendiri pakai je. Kalau dealer, okay, kamu boleh promote dia terus ambil 5 SIM card ke 10 SIM card ke supaya dia perlu ada stok untuk kata orang kan. Minta details untuk kiriman ataupun COD. Okay, kalau dia 50-50, nak tak nak, bagi dia special offer untuk push dia. Okay. Contoh special offer mungkin boleh free postage ke dan sebagainya lah, ikut budget kamu orang, ikut creativity kamu orang lah. Ada orang bagi free pen, ada orang kata ada free flyers, ada orang bagi free sticker, creativity kamu orang. Okay. Kalau dia belum berminat, berterima kasih sama dia dan sebulan sekali ataupun 2 minggu sekali boleh follow up sama dia. Okay. Belum berminat, tak bermaksud dia tak nak daftar. Mungkin dia perlu masa. Dia mungkin masa sekarang dia belum sesuai kan. Okay, cara follow up paling berkesan. Ini tips paling berkesan ni. Tips paling berkesan ni. Kamu send dengan dia gambar income ni. Cara follow up paling berkesan. Send gambar income ni. Tahu apa juga income yang dekat tahun wow lah. Lepas send, jangan tulis apa-apa dahulu. Lepas send, jangan tulis apa-apa. Biar dia berjawab dahulu. Biar dia bertanya dahulu. Kalau dia ada bertanya, maksud dia ada signal. Kalau dia tak bertanya, jangan layan dia dahulu. Mungkin dia sibuk ke apa kan. Kalau kamu rasa malu, lepas send, okay, rasa malu nak send, lepas send kamu tulislah, oops, sorry, salah send. Umpama kamu bukan sengaja nak send, ajak dia join. Kan? So, kenapa tips ni berkesan? So, dalam 8 tahun ni aku buat, yang paling berkesan ialah income. Semua orang nampak duit, memang mata dia akan terbuka. Jadi dekat situlah kamu attack dia, guna income. Semua orang memang nak buat duit lebihan. Mungkin mereka belum lagi jumpa cara. Jadi sekarang kamu dah jumpa cara ni, kamu tunjuklah kepada dia supaya dia boleh buatlah income bersama. Okay. Selain send post iklan, kamu boleh juga post iklan ambil video. Kamu boleh ambil video lah. Kamu wow ni bagaimana, kamu bercakap sikit lah. Sebab sekarang trend orang suka lihat video ni kan. Ada TikTok semua tu kan. Buat live pun boleh. Kalau dekat Facebook buat live. Macam grup aku Branch Bob tu, dia suka buat live jugalah. Tips dia buat live macam mana? Lepas kamu live dekat Facebook, jangan kamu cerita terus. Okay, masa kamu live, kamu tunggulah ada orang start view dahulu. Live kamu, baru kamu start cerita. Okay. Okay, boleh tambah lagi akaun Facebook yang baru. Kalau akaun Facebook kamu dah penuh. Akaun Facebook baru ni kamu kena add rakan selain rakan Tuan Wow lah. Okay. Kenapa? Sebab kalau kamu add rakan yang dah join Tuan Wow, okay, itu Facebook pertama kamu. Okay. Mungkin kamu boleh upkan friend list, upkan supporter. Tapi yang kedua, kamu jangan lagi add orang yang sama. Supaya kamu add orang yang belum join, itu peluang anda untuk daftar mereka orang. So, kalau orang yang dah join, kamu add mereka orang, macam mana mereka orang nak join kan? Nak join sekali lagi dengan kamu kan? Faham tak? Okay. Story Facebook, kamu boleh post lah. Iklan gambar ke ataupun video ke dekat story Facebook kamu orang juga. Okay. Sekarang orang suka lihat story juga. Okay. Ada satu lagi. Mana? Status WhatsApp. Status WhatsApp ni, kamu boleh post iklan juga, betul tak? Okay. Dengan syarat kawan-kawan kamu tu, dia ada add kamu dekat contact list mereka orang juga, baru mereka nampak. Sebab tu, setiap kali kamu minta nombor telefon orang, kamu minta orang tersebut save nombor kamu juga. Okay. Tips dia macam mana kamu minta dia save nombor kamu. Kamu bagi tahu lah dia, okay, abang, kamu save nombor aku juga. Dia akan tanya, kenapa? Kamu bagi tahu, okay,
Mana tahu lain kali aku ada apa-apa info terbaru tentang Tong Wau ni, masa aku share dengan kamu, kamu taklah rasa aku tu scammer kan? Sebab dah ada nama aku muncul dekat contact list kamu. Jadi bukan scammer lah. Dia akan dah start dah kenal kamu kan? Momen WeChat. Anda main WeChat tu, bolehlah kat post-post iklan tu. Ingat letak hashtag Ton Wau, hashtag kawasan anda. Sebab kadang-kala ini yang aku experience aku lah. Aku dapat prospek dari Facebook. Mereka orang langsung tak kenal aku, bukan friend list aku juga. Bukan dari aku iklan dekat grup jual beli juga. Mereka search kat Facebook, Ton Wau, lepas tu search dia punya kawasan sebab mereka nak daftar Ton Wau. Dia tersearch lah aku. So aku ada letak Ton Wau dengan kawasan aku dekat situ. Ingat, yang ni lah tadi aku cerita dahulu. Tadi aku cerita, ingat minta prospek save nombor telefon anda dahulu sebelum anda memulakan explanation. Satu lagi tips, 3 kali attempt closing. Kalau dia betul-betul tak minat, jangan paksa dahulu. Jangan paksa dahulu. Kalau dia belum berminat, jangan paksa. Sebab tak sendiri ni pun tak suka dipaksa oleh orang lain kan. Jadi kita pun jangan paksa orang. Attempt 3 kali. Attempt 3 kali itu maksudnya kamu try crossing 3 kali lah. Kali pertama dia tak mau. Kali kedua tak mau. Kali ketiga tak mau. Okey, tak apa. Next time kamu follow up. Daripada kamu paksa dia daftar, okey, lepas dia daftar, dia tak pakai, expired, tak guna juga kan. Maksud lain kali dia dah ada bad impression dengan kamu sudah. Jangan buat begitu. Okey, aku dah habis sharing ni. Sekarang nak sharing sikit testimonial lah. Bersyukurlah dengan syarikat Ton ni, aku pun tak pernah sangka dapat income sebanyak ni. Pada tahun 2021, iaitu tahun lepas, jumlah income yang aku terima dari Ton Wau ni ada dekat RM599,000 Malaysia. Jadi dengan Ton Wau ni, tiada apa-apa yang mustahil. Janji kamu usaha, memang kamu akan dapat. Benefit dia dah pelbagai sudah. Faedah dah banyak. So, plan internet dia pun kira power sudah. Sekarang tinggal usaha kamu. Usaha kamu ialah kamu buat, kalau nak laju online dengan offline, dua-dua jalan. Dia akan lebih laju. Kamu berkeras buat untuk 2-3 tahun pertama, konsisten. 2 hingga 3 tahun pertama. Memang kamu akan nampak income 5 angka setiap bulan. Jadi ini sudah habis sudah sharingku. Hasil daripada Ton Wau ni, aku berjaya beli rumah semi di dekat Kuching, yang rumah idaman aku sejak aku dari kecil dahulu. Aku bukan berasal dari keluarga yang berada, aku berasal dari keluarga susah juga. Jadi bersyukurlah dengan Ton Wau ni. Saya boleh, anda semua pun boleh. Boleh add Facebook saya dekat situ, boleh follow iklan-iklan saya dekat situ. Tapi kalau orang baru, buat back to basic dahulu. Seperti aku cerita tadi. Buat back to basic dahulu. Aku menyambut Ramadan, bulan Ramadan, dan selamat menjalankan ibadat puasa pada semua rekan Ton Wau dengan family anda semua. Tak semua stay safe. Semoga semua boleh berjaya dalam bisnes Ton ni. Next sesi aku berharap nampak semua dalam sini sudah income 5 angka. Boleh? Kalau boleh type 1. Sekian, terima kasih dan selamat malam.